Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video di mana Ustaz Wadi Anwar membuat sebuah video khas bagi meluruskan salah faham berkenaan kenduri arwah yang lazim dilaksanakan oleh sebahagian umat Islam di Malaysia. Video beliau tempohnya 21 minit. Minta para penonton yang dirahmati Allah sekalian menontonnya, kemudian barulah banding dengan video saya ini. Apa yang menarik perhatian saya, Ustaz memulakan videonya itu dengan menerangkan apakah tujuan beliau membuatnya. Ayuh sama-sama kita dengar ya. Selamat kembali ke rancangan Tashih Mafahim yang bermaksud pembetulan kepada beberapa fahaman yang salah, yang radikal, yang berkeliaran di kalangan masyarakat kita, membuatkan masyarakat menjadi bingung, berpecah belah dan berperantakan di antara satu sama lain. Ustaz juga menerangkan membuat kenduri arwah ialah amalan salaf, tetapi telah tak apa. Ayuh kita dengar juga apa yang Ustaz katakan. Buat kenduri tahlil, kenduri arwah ini amalan salaf yang dibid'ahkan oleh sekumpulan kelompok yang tidak bertanggungjawab, yang selalu menyesatkan amalan umat Islam. Ini yang selalu saya sebutkan, sebab itu rancangan ini Tashih Mafahim, itu tujuan dia. Saya nak beritahu kat tuan-tuan, jangan takut. Yang ulama ajak itu benar. Ulama tidak membohong kalian. Ulama tidak membohongi tuan-tuan. Apa yang ulama ajar itu benar, apa yang tuan-tuan warisi itu, ilmu yang tuan-tuan belajar itu adalah benar. Cuma datang sekelompok minoriti yang sangat kecil, tetapi mereka berbisa dan racun yang merosakkan susu sebelanga tadi. Sebab tu saya usaha untuk buat rancangan ni, kita nak baca benda simple macam ni je. Baik, berdasarkan dua potongan video itu dan beberapa lagi yang para penonton yang dirahmati Allah akan tonton nanti, saya merasakan sudah terlebih tentu Ustaz memiliki sejumlah dalil yang bukan sekadar jelas lagi padu, tetapi dapat mematikan, bahkan menjenazahkan dalil-dalil atau hujah-hujah yang dikemukakan oleh kelompok radikal yang membida'ahkan amalan kenduri arwah. Sebab seandainya dalil-dalil yang Ustaz kemukakan itu adalah lemah atau tidak tepat, entahlah, jika saya tak tahu nak sembunyi muka kat mana. Dalam video riak ini saya akan fokus kepada dalil-dalil yang Ustaz kemukakan. Kemudian saya akan kemukakan kritikan dan penjelasan bagaimana dalil-dalil tersebut bukanlah dalil kenduri arwah sebagaimana yang diamalkan di Malaysia. Sebelum itu, beberapa poin sebagai mukadimah. Pertama, minta para penonton yang dirahmati Allah sekalian menjaga adab dan akhlak apabila menulis komen. Ayuh kita jadikan video ini sebagai kritikan ilmiah dan sarana menambah ilmu, bukan pula selainnya. Kedua, apabila berbincang sesuatu isu yang diperselisihkan, kita kena pastikan kita sedang bincang isu yang sama. Maka isunya di sini ialah kenduri arwah, yang ini jamuan makan yang disediakan oleh keluarga si mati, baik keluarga si mati yang masak sendiri atau keluarga si mati upah catering pada malam pertama, ke-3, ke-7, ke-40 dan setiap ulang tahun dengan tujuan sedekah supaya pahala sedekah itu dapat mereka sampaikan kepada si mati ataupun ahli keluarga mereka yang telah meninggal dunia. Ketiga, apabila membicarakan sesuatu isu, hendaklah dikemukakan dalil yang qat'i al-wurud dan qat'i ad-dalalah. Qat'i al-wurud merujuk kepada sumber dalil, maka hendaklah ia dalil yang diketahui rujukannya dan darjatnya, apakah ia sahih atau hasan. Qat'i ad-dalalah pula merujuk kepada kandungan dalil, maka hendaklah dalil itu menunjuk kepada satu kefahaman yang jelas lagi padu, bukan kefahaman yang samar-samar atau berbentuk kemungkinan. Lebih lanjut tentang perkara ini, sila rujuk kitab-kitab usul fiqh. Baik,
Ayuh kita semak dalil pertama yang Ustaz kemukakan. Sambil Ustaz bacakan dalil tersebut, saya tunjukkan juga teks Arabnya daripada perisian Maktabah Syamilah. Saya bacakan hadis riwayat Imam Abu Daud. Dan hadis ni, dia punya kedudukan hadis ni isnaduhu qawi min ajli Asim ibn Kulayb. Sanad hadis ni adalah kuat melalui jalur Asim bin Kulayb. Kharajna ma'a Rasulillah SAW fi janazatin fara'aitu Rasulullah wa huwa 'ala al-qabri yusil hafir. أوسع من قبل رجليه وأوسع من قبل رأسه فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا إلى آخر الحديث. Saya tak baca sampai akhir hadis, dia agak panjang terjemahan dia. Kami keluar dengan Nabi SAW mengebumikan jenazah. Lalu aku tengok Nabi SAW yang ketika itu berada di atas kubur sedang memberi wasiat kepada orang yang menggali. Luaskanlah dari arah kedua-dua kaki, luaskanlah dari bahagian kepalanya. Setelah selesai urusan penguburan, seorang wakil utusan seorang perempuan menjemput baginda bertandang ke rumah. Maka baginda pun datang dan baginda dihidangkan makanan. Baginda meletakkan tangannya kepada orang ramai pun mengikutnya. Lalu mereka makan. Pada ketika itu, ayah-ayah kami melihat Rasulullah SAW meletakkan satu suapan ke mulut baginda. Kemudian baginda bersabda, "Tidaklah aku dapati daging kambing ini melainkan ia diambil daripada dengan tiada izin tuannya." Maka datanglah perempuan tersebut lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku menyuruh seseorang ke Al-Baqi' untuk membeli kambing kepadaku. Tetapi dia tidak mendapatinya. Lalu aku menyuruh dia pergi kepada jiranku untuk membeli kambing yang telah dibelinya. Tetapi jiran itu tidak ada. Aku menyuruh dia pergi kepada isteri tuan kambing tersebut dan isterinya pun mengiringkan kambing itu kepadaku. Ketika itu Rasulullah bersabda, berilah makanan ini kepada para tawanan." Daripada hadis ni, jelas lagi bersuluh Rasulullah dijemput ke rumah orang yang meninggal dunia dan dijamu makanan oleh ahli keluarga itu. Menjamu makanan kepada orang ramai selepas kematian adalah sedekah, dan ijma' para ulama mengatakan pahala sedekah sampai kepada orang yang meninggal dunia. Itu dalil yang pertama. Baik, kritikan pertama. Bagus apabila Ustaz menyatakan rujukan hadis yang ini riwayat Imam Abu Daud. Namun, bukankah lebih baik jika diberikan sekali nombor hadis agar semua penonton dapat menyemak hadis yang Ustaz bacakan itu? Kita tidak boleh assume, kita tidak boleh bersangka bahawa masyarakat sekarang ni bodoh-bodoh semua tak reti nak buka kitab hadis. Mereka dah boleh buka kitab dan kitab itu tak semestinya kitab fizikal. Sudah ada dalam bentuk aplikasi phone, sudah ada dalam bentuk perisian percuma yang boleh digunakan di laptop. Yang ini Maktabah Syamilah. Maka dalam rangka kita memberi kuliah, apatah lagi kuliah itu kuliah khas. Bukannya di masjid ataupun di surau, kuliah khas untuk meluruskan salah faham, maka berilah nombor hadis supaya para penonton dapat merujuk dan membaca hadis yang sama yang Ustaz bacakan. Kritikan kedua, siapa ahli hadis yang menilai hadis tersebut sebagai isnaduhu qawi? Ustaz sendiri yang menilainya atau seseorang ahli hadis? Kalau Ustaz sendiri yang nilai, maaf katalah, kita sama-sama tahu Ustaz bukanlah seorang ahli hadis sehingga penilaian Ustaz tiada nilainya. Jika ada ahli hadis lain yang menilainya, bukankah satu sikap yang amanah dari sudut ilmu untuk menyatakan siapakah ahli hadis tersebut? Tak mengapa. Saya jelaskan ya untuk kritikan pertama dan kedua ini. Nombor hadis sila rujuk ya. Sunan Abu Daud sebagaimana yang saya tangkap layar tadi, nombor hadis 332. 3332 atau penomboran lain hadis 2894. Adapun ahli hadis yang menilainya sebagaimana nota kaki nombor 1 dalam tangkap layar tadi, beliau ialah Syekh Syu'aib Al-Arnaud rahimahullah dan rakannya. Baik,
Kritikan ketiga, Ustaz sendiri membaca terjemahan hadis, bahagian yang Ustaz ingin jadikan dalil yang saya telah warnakan biru dalam tangkap layar tadi ya. Saya nukil semula setelah selesai urusan pengemuian, seorang wakil utusan, seorang perempuan menjemput baginda bertandang ke rumah. Maka baginda pun datang dan baginda dihidangkan makanan. Ini terjemahan Ustaz sendiri dan betul sebagaimana teks Arab hadis. Mungkin rumah tak disebutlah. Falamma raja'a istaqbalahu da'i imra'atin faja'a waji'a bit'ami. Okey, tak apa. Okey, dalam hadis itu, baik dalam teks Arabnya mahupun terjemahan yang Ustaz sendiri sebut atau ulang 2 kali, dalam teks hadis tersebut tidak disebut. Saya ulangi, tidak disebut siapakah wanita yang menjemput itu. Yang disebut hanyalah dia mengutus seseorang untuk menjemput Rasulullah makan. Maka bagaimanakah setelah Ustaz membaca hadis tersebut, Ustaz membuat rumusan, saya nukil semula ya kata-kata Ustaz. Daripada hadis ini, jelas lagi bersuluh Rasulullah dijemput ke rumah orang yang meninggal dunia dan dijamu makanan oleh ahli keluarga itu. Mana datang kata-kata ke rumah orang yang meninggal dunia? Mana datang kata-kata dijamu makanan oleh ahli keluarga itu? Dalam teks hadis tidak ada. Bahkan dalam terjemahan Ustaz pun tidak ada. Yang ada ialah seorang wanita menghantar utusan untuk menjemput Rasulullah. Seperti yang saya katakan, kita tidak tahu siapakah wanita itu. Tidak diterangkan dalam hadis siapakah wanita itu. Para penonton yang dirahmati Allah, ini adalah perkara yang sangat serius, sangat berat ya. Yang ini menambah kata-kata sendiri dalam teks hadis. Ayuh kita dengar semula terjemahan Ustaz bersama teks hadis. Teks yang menjadi fokus saya sudah warnakan biru, saya mainkan 3 kali supaya jelas lagi bersuluh kepada kita semua. Perhatikan bahawa tiada langsung dinyatakan wanita itu adalah daripada keluarga si mati. Setelah selesai urusan pengebumian, seorang wakil utusan, seorang perempuan menjemput baginda bertandang ke rumah. Maka baginda pun datang dan baginda dihidangkan makanan. Setelah selesai urusan pengebumian, seorang wakil utusan, seorang perempuan menjemput baginda bertandang ke rumah. Maka baginda pun datang dan baginda dihidangkan makanan. Setelah selesai urusan pengebumian, seorang wakil utusan, seorang perempuan menjemput baginda bertandang ke rumah. Maka baginda pun datang dan baginda dihidangkan makanan. Jadi para penonton yang dirahmati Allah sekalian, untuk kritikan ketiga ini saya katakan Ustaz telah berdusta, dusta yang jelas lagi bersuluh. Sebagai catatan tambahan, hadis ini dikeluarkan oleh para imam hadis dengan lafaz imra'atan, bermaksud seorang wanita. Namun, dalam kitab Mishkatul Masabih oleh Imam At-Tabrizi rahimahullah yang wafat tahun 741 Hijrah. Mishkatul Masabih bukanlah kitab yang mentakhrij hadis, bukanlah maknanya dengan sanad, tetapi kitab yang menghimpun hadis-hadis dalam bab-babnya ya, oleh Imam At-Tabrizi rahimahullah, wafat tahun 741 Hijrah. Sila rujuk hadis nombor 5942. Hadis yang sama tetapi dikemukakan oleh pengarang dengan lafaz imra'atihi, bermaksud isterinya atau isteri si mati. Namun ini hanya dalam kitab Mishkatul Masabih yang mana pengarangnya wafat kurun ke-8 Hijrah. Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah yang wafat tahun 1353 Hijrah, dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi Bisyarah Jami'ut Tirmizi jilid 4 muka surat 67 telah menerangkan bahawa ia tidak sahih. Yang sahih adalah sebagaimana lafaz Imam Abu Daud bahawa ia adalah seorang wanita
tanpa disandarkan wanita itu sebagai isteri jenazah yang dikebumikan. Maka saya berkata ia adalah kesilapan di sisi Imam At-Tabrizi rahimahullah. Namun ia bukan alasan bagi ustaz kerana ustaz memang baca daripada Sunan Abu Daud dan bukannya Mishkatul Masabih. Okey, seterusnya kita semak dalil kedua dan ketiga yang dikemukakan oleh ustaz. Ustaz merujuk kepada kitab Al-Hawi lil Fatawi oleh Imam As-Suyuti rahimahullah yang wafat tahun 911 Hijrah. Ayuh sama-sama kita rujuk edisi Maktabah Syamilah, yakni jilid 2 muka surat 216. Dalam satu kitab namanya Al-Hawi lil Fatawi ataupun lil Fatawa. Kitab beliau. Jilid 2 muka surat 178. Al-Imam Suyuti tulis dalam tu, dia kata apa? Saya tak baca dah hak bahasa Arab punya. Saya terjemah, tuan-tuan boleh rujuk. Jilid 2, muka surat 178. Tuan-tuan tengok kenuri arwah. Tahlil. Kenuri arwah dan kenuri, ataupun orang sebut kenuri tahlil, ni lah jamu makan kepada orang yang telah, jamu makan kepada orang ramai dan niat pahala tu kepada waris kita yang meninggal dunia. Tuan-tuan dengar. Sesungguhnya Imam Tawus berkata, Tawus ni siapa? Tawus ibn Kaisan min kibarit tabi'in. Tawus ibn Kaisan ni salafi tabi'in, salafi original lah, salafi original. Salafi hak ori hak ni. Tawus ibn Kaisan, dia di kalangan imam tabi'in dulu, zaman tabi'in. Sesungguhnya Imam Tawus berkata, seseorang yang mati akan beroleh ujian daripada Allah dalam kuburnya selama 7 hari. Maka mereka menggalakkan untuk mengadakan jamuan makan. Sedekah untuknya, untuk orang yang meninggal tadi, untuk roh orang yang meninggal tadi, niat pahala untuk roh orang meninggal tadi, selama hari-hari tersebut, 7 hari. Sahabat Ubaid ibnu Umair berkata, seorang mukmin dan seorang munafik sama-sama akan mengalami ujian dalam kubur. Bagi seorang mukmin akan beroleh ujian selama 7 hari, sedangkan seorang munafik selama 40 hari pada waktu pagi. Apa tuan-tuan faham? Ni ahli bid'ah kan ni? Imam-imam besar ni yang disembunyikan fakta-fakta yang berkaitan perkataan dan pandangan mereka. Tuan-tuan, ribuan ulama ahlu sunnah wal jamaah selama 1000 tahun, saya tidak lebih-lebih menyebut hukum ini, selama 1000 tahun, lebih 1000 tahun, bahkan 1200 tahun kalau kira daripada zaman Imam Tawus ibn Kaisan, sebahagian mereka mengamalkan amalan ini. Hak kita duk sebut di kalangan orang Melayu kenuri arwah, kenuri tahlil tu. Baik, kita sama-sama dapat mendengar betapa confidentnya ustaz dengan 2 riwayat atau 2 dalil yang dikemukakannya itu. Bahkan disebut ribuan ulama, 1000 tahun, 1200 tahun. Ustaz, Imam Tawus rahimahullah meninggal dunia 106 Hijrah. Jadi dari 106 Hijrah sehingga sekarang 1445 Hijrah, sudah lebih 1300 tahun. Rahsia kita. Okey, baik. Kritikan keempat. Ustaz, apa beza salaf dengan salafi? Salaf adalah mereka yang hidup dalam atau pada 3 kurun pertama. Ada juga yang berkata 3 generasi pertama. Yang ini generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Generasi kedua yang ini tabi'in dan generasi ketiga tabi'in rahimahumullah. Mudah kira 300 tahun yang pertama. Adapun salafi, maka ia merujuk kepada mereka yang hidup selepas 300 tahun yang pertama namun mengikuti manhaj beragama generasi salaf. Maka saya dan para penonton yang dirahmati Allah sekarang ni, jika kita mengikuti manhaj beragama generasi salaf, kita disebut sebagai salafi. Maka
Apabila merujuk kepada Imam Tawus rahimahullah yang nama sebenarnya Zakwan bin Kaisan, sementara Tawus yang bermaksud burung merak adalah nama gelarannya, beliau meninggal dunia tahun 106 Hijrah. Maka beliau disebut sebagai salaf dan bukannya salafi. Kritikan ke-5. Riwayat daripada Imam Tawus itu sahih ke? Jika kita rujuk penjelasan Imam As-Suyuti rahimahullah, muka surat yang sama, beberapa perenggan di bawah, beliau menyatakan bahawa para perawinya adalah sahih. Namun, beliau tidak berkata sanadnya sahih. Kenapa sedemikian? Kerana meskipun para perawi dalam sanad itu adalah sahih, tidak bererti sanad itu sahih. Kerana sanad yang sahih perlu juga disemak dari sudut bertemu atau tidak para perawi tersebut. Maka di sini sanad itu sebenarnya terputus di antara Sufyan Ats-Tsauri dan Tawus. Maka riwayat ini dhaif. Demikian jelas Syekh Sa'id bin Nashr Asy-Syatiri dan rakan-rakan dalam semakan mereka ke atas kitab Al-Matalibul Aliyah Bizawaid Al-Masanid As-Samaniyah, edisi Maktabah Syamilah, jilid 4, muka surat 330, riwayat nombor 834. Okey, jadi sanadnya terputus. Para perawinya sahih, tetapi kita kena semak juga apakah mereka saling bertemu antara satu sama lain, ya. Kritikan ke-6, andai kata riwayat ini sahih, andai kata, ya, ia hanya menyebut tentang memberi makan. Ayuh sama-sama kita baca. Okey, berkata Tawus, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbuna an yut'ama anhum tilkal ayyam. Okey, sesungguhnya mayat ataupun orang yang telah meninggal dunia diuji dalam kubur mereka selama 7 hari. Maka mereka, yang ini para sahabat, menganjurkan ataupun menyukai bahawa diberi makan daripada mereka kepada orang yang telah meninggal dunia itu selama hari-hari tersebut, yakni 7 hari. Mana mari kenduri arwahnya tu? Di manakah dalam riwayat Tawus ini ada dinyatakan kenduri arwah atau jamuan makan beramai-ramai di rumah keluarga si mati ataupun di sisi keluarga si mati? Tidak ada, ya. Yang ada ialah tokoh tambah ustaz sendiri. Memberi makan adalah kita mencari orang miskin untuk diberikan makanan, dan ia boleh jadi seorang atau beberapa orang. Ia bukan membuat kenduri di sisi keluarga si mati. Kritikan ke-7. Riwayat Ubaid bin Umair radhiyallahu anhu, apakah ia sahih? Jika riwayat Tawus, Imam As-Suyuti menyatakan para perawinya sahih, untuk riwayat Ubaid bin Umair pula, beliau, Imam As-Suyuti, mendiamkannya. Yang dibicarakan ialah apakah Ubaid bin Umair seorang sahabat Nabi atau tidak. Okey, tak mengapa. Riwayat ini kalau kita semak dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak dalam Al-Musannafnya, riwayat nombor 6757, atau penomboran lain riwayat nombor 6966. Juga dikemukakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, edisi tahqiq Syekh Bashar Awad Ma'ruf, jilid 14, muka surat 246, dan berkata Ibnu Abdul Bar, asar ini sabit. Okay? Bila kata-kata itu daripada jadi sahabat ataupun generasi salaf disebut sebagai asar, dan Imam Ibnu Abdul Bar berkata asar ini sabit. Kritikan saya di sini, mengapa ustaz mendiamkan darjat kedua-dua riwayat ini? Kenapa dalil pertama tadi, hadis riwayat Abu Daud, ustaz kemukakan darjatnya, tetapi dalil kedua dan ketiga tidak dikemukakan darjatnya? Apakah kita boleh menggunakan sesebuah riwayat sebagai dalil tanpa terlebih dahulu menyemak darjat kekuatannya? Ini adalah disiplin ilmu yang sangat rendah. Kritikan ke-8, sebagaimana kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah yang wafat tahun 463 Hijrah, riwayat ini sabit. Namun, jika dicermati riwayat tersebut, beliau hanya berkata, okey, saya baca, ya.
Beliau berkata, yuftanu rajulani mu'minun wa munafikun fa'ammal mu'minu fayuftanu sab'an wa ammal munafiqu fayuftanu arba'ina sabahan. Bermaksud, dan ini terjemahan Ustaz sendiri ya, saya nukil kembali yang Ustaz tadi terjemah. Seorang mukmin dan seorang munafik sama-sama akan mengalami ujian dalam kubur. Bagi seorang mukmin akan beroleh ujian selama 7 hari. Sedangkan seorang munafik selama 40 hari pada waktu pagi. Okey. Perhatikan bahawa dalam riwayat ini, dalam terjemahan yang Ustaz sendiri terjemahkan, tidak dinyatakan apa-apa tentang kenduri arwah atau memberi sedekah makanan. Ia sekadar menyatakan tempoh ujian di dalam kubur. Jadi, bagaimanakah riwayat ini menjadi dalil kenduri arwah? Kemudian, yang ini lawaklah pula. Jika riwayat ini dijadikan dalil kenduri arwah, apakah seseorang itu juga membuat kenduri arwah selama 40 hari ke atas orang munafik yang telah meninggal dunia? Atau apabila ada orang kita buat kenduri arwah pada malam ke-40, sebab orang kita buat apa? Malam pertama, malam ketiga, malam ke-7, malam ke-40 kan? Bila dia buat kenduri arwah pada malam ke-40, apakah dia meyakini ahli keluarganya yang sudah meninggal dunia itu seorang munafik? Ni yang saya tak tahu nak ketawa ke, nak sedih ke. Okey, kritikan ke-9. Sebagaimana yang saya jelaskan di awal video, sesuatu dalil itu hendaklah bersifat qat'i al-wurud dan qat'i ad-dalalah. Sayang sekali Ustaz tidak semak pun sama ada darjat kedua-dua riwayat ini, tidak menyemak pun darjat kedua-dua riwayat ini bagi memastikan apakah ia qat'i al-wurud atau tidak. Kemudian kedua-dua riwayat bukanlah qat'i ad-dalalah kerana kedua-duanya tidak menyatakan kenduri arwah secara jelas. Bahkan nak kata kemungkinan pun susah. Okey, baik. Seterusnya kita semak dalil keempat. Kemudian, jika Nabi dan para sahabat tidak pernah melarang, Nabi tak larang untuk buat kenuri. Untuk ahli keluarga itu buat kenuri, Nabi tak larang. Maka melarang orang lain melakukannya termasuk dalam perkara bid'ah. Siapa hak larang, itu yang bid'ah. Kerana perbuatan itu tidak dilarang oleh Rasulullah maupun para sahabat. Betul ke Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah melarang ahli keluarga si mati membuat kenduri arwah? Kita sama-sama maklum bahawa Rasulullah SAW melarang meratap kematian. Antara bentuk meratap kematian ialah berhimpunnya orang ramai di sisi keluarga si mati dan disediakan makanan. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, hadis nombor 1601 atau penomboran lain, hadis nombor 1612 dengan darjat yang dinilai sahih li ghairihi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, kunna naral ijtima'a ila ahlil mayyiti wa sana'atat tu'ami minan niyahah. Bermaksud kami, yang ini para sahabat, memandang berkumpulnya kepada keluarga si mati dengan membuat makanan termasuk dalam perbuatan meratap. Ini barulah kenduri arwah. Lihat ya, ijtima' berhimpun ila ahlil maiti kepada ahli keluarga si mati wa sana'atan ta'ami. Ini baru kita sebut kenduri arwah, sebab kenduri berhimpun ramai-ramai kan. Jadi ijtima' ila ahlil maiti, kepada ataupun fokus yang menjadi tempat perhimpunan itu ialah ahli keluarga itu. Wa sana'atan ta'ami. Ini baru kita kata kenduri arwah. Okay? Lihat, berkumpul bersama keluarga si mati dengan membuat makanan, ya, barulah bermaksud kenduri arwah. Bandingkan dengan riwayat Tawus yang sama-sama kita baca tadi, ia tidak menunjuk kepada kenduri arwah sebagaimana riwayat Al-Bajali ini.
Kemudian perhatikan bahawa bukan pandangan seorang sahabat tetapi sejumlah sahabat. Kunna. Okey, sebab itu digunakan kata ganti kami. Meskipun ini adalah pandangan para sahabat radhiyallahu anhum, ia tetap menjadi hujah kerana mereka lah yang paling faham apa dan bagaimana bentuk ratapan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan juga bahawa tidak dikatakan siapa yang membuat makanan tersebut. Asal sahaja berkumpul untuk makan-makan, ia dikira sebagai satu bentuk meratap kematian yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya ingin mengkritik Ustaz, dan ini menjadi kritikan yang ke-10, iaitu ke manakah perginya hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini? Ini adalah hadis yang sangat masyhur apabila berbicara tentang kenduri arwah. Kenapa Ustaz mendiamkannya? Bagaimana mungkin Ustaz mendakwa para sahabat dan salah membuat kenduri arwah padahal mereka berpandangan ia adalah satu bentuk meratapi kematian yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit catatan tambahan. Okay? Ada yang bertanya bagaimana jika pihak keluarga si mati mengupah catering untuk buat kenduri arwah. Catering dia siap masak, siap dengan meja, kerusi, kemah apa semua. Jadi keluarga si mati tak payah bersusah-susah. Okay? Jadi keluarga si mati tak payah bersusah-susah, cuma kena keluar belanja yang banyak lah kan. Juga bagaimana jika kenduri arwah dilakukan di masjid atau surau, bukan di rumah keluarga si mati? Saya berkata, jawapannya terdapat dalam hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini. Saya duk tunjuk ni sebab depan saya ni laptop. Okay? Perhatikan bahawa perhimpunan untuk makan-makan adalah kepada keluarga si mati. Tak kisah di rumah keluarga si mati atau mana-mana tempat lain. Perhatikan juga bahawa tidak diterangkan siapakah yang menyediakan makanan itu. Maka asalkan ada kenduri arwah, di mana jua, siapa jua yang menyediakan makanan, ia dianggap sebagai satu bentuk meratap kematian. Okay? Sebab kita semak balik lafaznya, kunna naral ijtima'a ila ahlil mayyiti wa san'atat tu'ami minan niyahah. Okay? Kami berpandangan berhimpunnya kepada ahli keluarga si mati. Tak kisah berhimpun tu di rumahnya atau di masjid atau di surau. Wa san'atat tu'ami, dan penyediaan makanan. Tak kisah siapa yang menyediakan makanan untuk kenduri tersebut. Minan niyahah. Termasuk satu bentuk meratap kematian. Baik. Seterusnya dalil ke-5 yang dikemukakan oleh Ustaz. Dan ini dalil yang terakhir ya. Baik, ayuh kita mendengarnya. Menyediakan makan kepada tetamu itu termasuk dalam sedekah daripada keluarga si mati. Berdasarkan hadis sahih, afshus salam wa at'imut ta'am. Iaitu Nabi sebut, sebarkanlah salam dan jamulah makan. Termasuk daripada hadis yang umum itu. Okey, kita sudah mendengarnya kritikan ke-11. Menarik untuk diperhatikan bahawa Ustaz menerangkan darjat hadis ini. Meskipun Ustaz tak kata siapa yang kata sahih, tapi Ustaz menerangkan darjatnya. Jadi inilah yang saya maksudkan. Kenapa dalil pertama dan dalil ini, yakni dalil ke-5, Ustaz boleh terangkan darjat kekuatan hadis yang dikemukakan. Tapi dalil kedua dan ketiga, yang kata-kata Imam Tawus, kata-kata Ubaid bin Umair tadi, Ustaz diamkan darjat kekuatan riwayat yang dikemukakan, seolah-olah mengisyaratkan Ustaz tahu ada masalah dalam darjatnya. Ke Ustaz pun tak tahu macam mana, Ustaz buat diam je. Jadi bagi orang yang kita kata cakna ataupun teliti mendengar akan tadi ada darjatnya. Hadis yang ke-5 ada darjatnya, yang Tawus dengan tadi tu mana darjatnya kan? Jadi kita akan tertanya-tanya, kenapa tak ada? Kenapa didiamkan? Right? Baik. Hadis yang Ustaz bacakan ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, hadis nombor 2409.
Atau penomboran lain, hadis nombor 2485 dengan darjat yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ni kalau kita baca daripada awal, bererti setibanya baginda apabila berhijrah ke Madinah, maka baginda bersabda, ya ayyuhan nas afshus salama wa at'imut ta'ama wa sallu wan nasu niyamun tadkhulunal jannata bi salamin. Bermaksud, wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan, dirikanlah solat ketika orang ramai tidur, nescaya kalian akan memasuki syurga dengan selamat. Okey, kritikan ke-12. Ustaz menyatakan hadis ini bersifat umum. Saya kata ya, ia bersifat umum, namun di sana ada pengecualiannya. Yang ini apabila berlaku kematian, maka bukan keluarga si mati yang memberi makan kepada orang ramai, tetapi sebaliknya orang ramai yang memberi makan kepada keluarga si mati. Dalil bagi pengecualian ini ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, hadis nombor 919, atau penomboran lain, hadis nombor 998 dengan darjat yang dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Tatkala mendengar kematian Ja'far radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isna'u li ahli Ja'farin ta'aman fa innahu qad ja'ahum ma yashghaluhum. Bermaksud, buatlah makanan untuk ahli keluarga Ja'far, sesungguhnya mereka ditimpa apa yang menyibukkan mereka. Dalam ilmu usul fiqh ini disebut am dan takhsis. Kemudian hadis ini tidaklah bertentangan dengan hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang kita baca tadi, kerana hadis Jarir melarang penyediaan makanan dalam bentuk kenduri arwah, orang ramai berhimpun. Sementara hadis yang baru kita baca ini menganjurkan penyediaan makanan dalam bentuk untuk keluarga si mati itu saja. Kalau keluarga itu 5 orang, salah seorang meninggal dunia, kita sediakan makanan untuk 4 orang. Kalau keluarga si mati itu 7 orang, salah seorang mati, kita menyediakan makanan untuk 6 orang. Bukan menyediakan makanan untuk 40-50 orang. 40-50 orang itu kenduri arwah. Jadi hadis ini tidak bertentangan dengan hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang kita baca tadi, kerana hadis itu merujuk pada kenduri arwah. Hadis ini menyebut ataupun merujuk kepada penyediaan makanan hanya untuk keluarga si mati. Ini seterusnya membawa saya ke kritikan sekarang nombor berapa? 13. Okey, kritikan yang ke-13 kepada ustaz, iaitu ke manakah perginya hadis buatlah makanan untuk ahli keluarga Ja'far. Ini adalah satu hadis yang masyhur tentang penyediaan makanan ketika berlakunya kematian. Kenapa langsung tidak disebut dalam video ustaz? Kritikan ke-14, ustaz mengaji dalam bidang syariah. Ustaz sudah tentu tahu antara am dengan takhsis dalam ilmu usul fiqh. Sudah tentu ustaz tahu hadis bersifat umum yang menganjurkan memberi makanan ada pengecualiannya. Contoh pengecualian yang lain ialah orang miskin. Bagaimana mereka, orang miskin, hendak memberi makan kepada orang lain jika diri mereka sendiri dan ahli keluarga mereka sendiri tidak ada atau tidak cukup makanan. Jadi meskipun ia umum, ia ada pengecualiannya. Baik, demikianlah 5 hadis yang dikemukakan oleh ustaz, diikuti dengan kritikan saya. Saya tutupi video ini dengan beberapa kesimpulan. Pertama, amatlah dikesali sikap ustaz yang menarik atau memaksa dalil-dalil ke arah menjustifikasikan kenduri arwah sebagaimana yang dilakukan di Malaysia. Setelah disemak dalil pertama sehingga kelima, tidak ada satu pun yang dapat dijadikan dalil qat'i untuk amalan kenduri arwah di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, hendaklah dalil, hendaklah Al-Quran dan As-Sunnah yang menarik kita. Bukan kita yang menarik Al-Quran dan Sunnah kepada sesuatu kefahaman yang kita nak. Sebaliknya, Al-Quran dan As-Sunnah itu yang menarik kita kepada kefahaman yang dikendaki oleh Allah dan Rasulullah. Maka sangat penting kita baca Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemikiran yang neutral. Jangan pemikiran yang sudah preset, sudah pre-program. Kenduri arwah okey.
Jadi aku akan menggunakan, aku akan menjadikan, aku akan mengolah dalil-dalil ini supaya pro kepada kenduri arwah. Ini adalah satu perbuatan yang sangat salah. Kedua, amatlah dikesali sikap ustaz yang menyembunyikan hadis larangan kenduri arwah dan hadis buatlah makanan untuk keluarga Jaafar. Bahkan ustaz kata apa? Rasulullah dan para sahabat tidak pernah melarang kenduri arwah, kan? Padahal ada hadis. Dan kedua-dua hadis ini amat masyhur di sisi sesiapa yang mengkaji amalan kenduri arwah. Bahkan saya yakin di kalangan para penonton yang dirahmati Allah sekalian, ada yang telah mendengar atau pernah membacanya. Betul tidak? Sebab itu saya berkata ustaz menyembunyikannya. Ketiga, kesimpulan ketiga, apabila berbicara tentang sedekah makanan dan menyampaikan pahalanya kepada si mati, ada satu perkara penting yang ustaz tidak sebut. Sedekah hanya dikira sedekah apabila ia diberikan kepada orang miskin. Tidaklah dinamakan sedekah apabila ia diberikan kepada orang yang bercukupan atau berkebolehan mental dan fizikal. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Hadis nombor 1392 atau penomboran lain. Hadis nombor 1634 dengan darjat yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tahillu sadaqatu li ghaniyyin wala li zi mirratin sawiyyin. Bermaksud tidak halal sedekah bagi orang yang kaya dan tidak juga bagi orang yang berkebolehan lagi normal, yakni dari sudut mental dan fizikal. Para ulama ketika mensyarahkan hadis ini menjelaskan bahawa ia merujuk ataupun maksud sedekah dalam hadis ini ialah sedekah yang wajib, yakni zakat. Kerana perkataan sedekah dalam Al-Quran dan As-Sunnah ada kalanya digunakan dengan maksud zakat. Namun ada juga yang berkata ia juga merujuk kepada sedekah yang sunat kerana sungguh tidak logik diberikan sedekah kepada orang kaya atau yang berkebolehan dari sudut mental dan fizikal. Jika tetap hendak diberikan, maka ia disebut hadiah dan bukan sedekah. Saya cenderung kepada pendapat kedua bahawa hadis ini merujuk kepada zakat yang wajib dan sedekah yang sunat. Ada tak sesiapa di sini yang jumpa orang kaya lalu disedekahkan beras? Sekarang ni sedang panas isu beras, kan? Kita jumpa orang kaya, kita bagi beras. Kita jumpa orang yang tak payahlah kaya, yang berkecukupan, kita sedekah beras. Lalu kita panggil itu sedekah, kan? Ada tak sesiapa yang jumpa orang yang sehat mental dan fizikal lalu disedekahkan beras? Bukankah tindakan sedemikian akan memupuk sikap malas berusaha, sikap malas berusaha kepada orang yang sihat mental dan fizikal tersebut? Pengecualian adalah apabila orang yang sihat mental dan fizikal itu baru ditimpa musibah atau setelah diselidiki memang dia memiliki sesuatu cabaran atau halangan, maka kita bersedekah kepadanya pada saat itu bagi meringankan musibah atau halangan yang dihadapinya. Tapi bukanlah bersedekah secara berterusan. Maka jika ada yang ingin bersedekah, baik makanan, pakaian, keperluan asas kehidupan dan sebagainya, di mana pahala sedekah itu ingin dihadiahkan kepada ahli keluarga yang sudah meninggal dunia, maka carilah orang yang layak menerima sedekah. Janganlah diberikan sedekah makanan kepada orang yang serba bercukupan kerana itu tidaklah dinamakan sedekah. Demikian juga apabila dalam potongan video tadi kita dengar ustaz berbicara tentang ribuan ulama. Saya yakin ribuan ulama itu berbicara tentang bersedekah, memberi sedekah makanan kepada orang miskin. Bukan membuat kenduri arwah, di mana yang hadir ialah mereka yang serba bercukupan. Kerana itu bukanlah sedekah. Oleh itu kepada para penonton yang dirahmati Allah sekalian, jangan bazir duit membuat kenduri arwah kerana yang hadir lazimnya adalah mereka yang cukup makan. Sebaliknya hendaklah cakna mencari orang-orang miskin dan sedekahkan kepada mereka apa yang mereka perlukan. Sekarang ni di media sosial pun kita boleh jumpa orang yang dalam suasana memerlukan. Jadi kita boleh sedekahkannya. Ada NGO yang membantu ke apa ke, kita sedekahkan. Jangan buang duit buat kenduri arwah. Sebab yang hadir tu, ataupun di kawasan saya ni lah, di Shah Alam, di Kelang, kan,
yang bercukupan, yang overdose makan, yang terlebih makan, bukannya kes tak makan, terlebih makan, obese pun ada kan, apa nama sedekah pula tu, right? Jadi sedekah tidak, okay. Kemudian sedekah tidak semestinya dalam bentuk makanan, boleh juga dalam bentuk pakaian, alat tulis anak-anak di sekolah, kos memperbaiki rumah yang usang atau rumah yang rosak kerana ribut, bantuan perbuatan dan banyak lagi. Kemudian, bila kita telah memberinya kepada orang-orang yang benar-benar layak menerimanya, barulah kita berdoa kepada Allah agar Allah menerima amalan sedekah kita itu dan Allah sampaikan pahalanya kepada ahli keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Baik, sehingga sini saja kritikan saya. Saya tutupi dengan 2 video. Pertama adalah nasihat Ustaz sendiri agar bertakwa kepada Allah dan jangan pusing-pusing. Maka nasihat ini saya pusing kepada Ustaz. Kedua, video sebagaimana di belakang saya ini, yang ini pendaratan di Narita, Tokyo. Sementara itu, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nasihatkan kepada kumpulan radikal ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab membid'ahkan amalan yang ada dalilnya tetapi sengaja dipusing-pusing oleh kalian. Saya nasihatkan kepada kumpulan radikal ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab membid'ahkan amalan yang ada dalilnya tetapi sengaja dipusing-pusing oleh kalian. Saya nasihatkan kepada kumpulan radikal ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab membid'ahkan amalan yang ada dalilnya tetapi sengaja dipusing-pusing oleh kalian.